Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعليم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Saya mulakan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga peninggian anggota masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. Baik, kita nak sambung bacaan kitab Masailul Tauhid karangan Al-Marhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman bin Khatib. Muhammad Saman Khatib rahimahullah taala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dirahmati Allah taala. Baik, kita sampai kepada qaul al-musannif rahimahullah taala. Oleh yang demikian hamba berseru, wahai saudara-saudara hamba, Islam umumnya dan Islam Melayu khasnya, biarlah bangsa-bangsa yang beragama yang lain daripada Islam itu membuang agamanya. Tetapi saudara hamba janganlah terikut kepada yang demikian. Sungguh pun tuan-tuan pandang agama yang sedang tuan-tuan peluk ini tidak berkemajuan. Padahal cuba tuan-tuan fikir kenapakah agama Islam di hari ini kita dapati merebak di segenap penjuru alam ini. Tuan-tuan, ni tulisan yang tulis oleh almarhum Tuan Guru pada tahun 53 sebelum merdeka, selepas daripada Jepun di zaman Inggeris kan, zaman Inggeris tahun 53. Baik, jadi di permulaan tu penulis sentuh tentang bagaimana beliau merasa sangat sedih, sangat bimbang dengan keadaan umat Islam yang tidak cakna tentang urusan agama. Kesemua perkara itu berlaku, tak ambil berat tentang agama, tidak beri perhatian terhadap urusan agama, tidak ambil peduli tentang perkara yang berkaitan dengan agama. Itu disebabkan kerana kelemahan dari sudut akidah. Maka timbullah kelemahan-kelemahan yang lain. Betul kan? Sebab akidah ni usul dia usul dia asas. Usuluddin, asas kepada agama. Kalau ilmu akidahnya lemah, kalau ilmu akidahnya tidak ada, maka dia akan jadikan kita manusia yang hidup tidak ada matlamat dan tujuan. Kita tak tahu ke mana kita nak pergi dan apa matlamat kita hidup di atas muka bumi ini. Kita tak ada pasal. Dia hidup serba dengan makhluk yang lain, memuaskan nafsu untuk makan dan minum, kemudian makan minum buang, makan minum buang, itu je. Matlamat asal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu tak ada dalam diri kita. Tak jumpa langsung. Sebab apa? Sebab kita tak mengenali Allah Subhanahu wa taala di mana yang dituntut kepada kita. Maka Syekh ni, Tuan Guru kita rasa sangat sedih atas apa yang berlaku. Lalu dia berseru kepada sekalian orang Islam dan Islam Melayu khasnya. Pasal dia tulis buku ni untuk orang-orang Islam di Malaysia. So, tuan-tuan, zaman tu bila sebut Melayu, dia biasanya Islam. Ni uniknya
Islam di tanah Melayu kita tuan berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Hatta Arab sekalipun tuan, kalau semua Arab itu belum tentu lagi dia itu Islam. Berapa ramai yang Arab yang Kristian, berapa ramai Arab yang Yahudi pun ada, Arab yang etis pun ada. Tapi Melayu ni dia lain sikit. Sebab orang Melayu tuan-tuan ketika masuk Islam ke tanah Melayu ni, boleh dikatakan, bukan boleh dikatakan pastilah seluruh orang Melayu bermula daripada raja-raja Melayu sampailah kepada seluruh rakyat jelata, semuanya memeluk agama Islam. Tak ada seorang pun yang terkecuali. Beza macam di Indon. Di Indon masih ada lagi orang-orang Melayu yang berada di atas agama yang sama. Kita di tanah Melayu kita ni, sebelum datang Islam, tanah Melayu kita adalah beragama Hindu Buddha. Ada kesan-kesan sejarah candi-candi di belah Beruat dan sebagainya di Merbuk. Itu bukti tentang orang Melayu dulu, tanah Melayu ni beragama Hindu. Ada beragama Buddha. Bukan Hindu ramai di sana India ada. Orang Melayu lah, tanah Melayu. Orang Melayu kita, datuk nenek kita dulu ni yang beragama Hindu Buddha. Tapi bila Islam masuk ke tanah Melayu, seluruh orang Melayu semuanya memeluk Islam. Dan tidak ada seorang pun yang tinggal, melainkan semuanya mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sebab itu dalam perlembagaan negara kita disebut benda ni. Bila sebut Melayu, antara ciri-ciri Melayu itu ialah selain berbahasa Melayu, berkebudayaan Melayu, dia juga adalah beragama Islam. Sebab itu kalau kita masih ingat ketika kes Lina Joy dulu ni, ketika dia minta nak tukar, dalam kad pengenalan dia tertulis agama Islam. Dia minta supaya dibatalkan agama Islam. Sebab dia kata dia bukan agama Islam lah, dia dah keluar. Jadi mahkamah tak benarkan. Sebab dalam perlembagaan dia sebutlah benda Melayu Muslim. Masalah hang nak keluar ke tak keluar lah, keluar hang jangan berhati. Tapi dalam perlembagaan dia tak sebut lah. Bila sebut orang Melayu, dia agama Islam. Dia mengamalkan dengan ciri-ciri kebudayaan Melayu dan dia bertutur dengan bahasa Melayu. Jadi maka Syekh kita ni dia seru kepada orang-orang Islam Melayu khasnya. Sebab kerana Melayu ni dia Islam lah. Jadi tuan-tuan, kita ni beruntung. Sebab kita keluar lahir daripada perut mak ayah kita yang mana dah Islam lah. Kita tak perlu tahu-tahu nak cari tentang. Bayangkan tengok hari ini masih ada lagi orang yang belum peluk agama Islam. Bahkan ada yang berada di atas agama syirik. Ada yang tak dengar tentang Islam dan sebagainya. Ada yang mencari-cari agama yang benar. Pindah satu agama ke satu agama semata-mata nak cari kebenaran. Sedangkan kita ni dapat nikmat yang paling besar bila mana kita dilahirkan sebagai manusia Muslim. Mak ayah yang dah Islam dah. Bukan Islam biasa, Islam yang beramal dengan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan tadi ni antara nikmat Allah Ta'ala kepada kita tentang. Bila Islam masuk main ke tanah Melayu, dia main dengan pakej yang sempurna lengkap. Yang pertama Islam kita ni Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah di atas jalan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang sampai ke bumi kita ni. Di fiqahnya fiqah Imam Syafi'i. Dan tasawufnya mengikut jalan Imam Al-Ghazali dan Tariq Junaid Al-Baghdadi. So ketiga-tiga asas agama Islam, iman, Islam dan ihsan itu berada di atas jalan yang paling benar dan betul. Bayangkan kalau mai daripada Parsi Syiah kan? Ada. Kalau mai Islam daripada jalan yang tak betul, contohlah mana tahu. Bawa mai dengan fahaman Qadiani dan sebagainya. Jadi yang bawa mai pendakwah yang bawa mai ke tanah Melayu ni, dia bawa mai Islam yang sempurna, yang baik, yang suci, yang murni daripada
jalan yang benar, baik dari segi akidahnya, syariatnya, maupun daripada segi kita kata akhlak dan juga tasawufnya. Satu nikmat yang cukup besar. Tiba-tiba dia biar gitu je. Sedangkan para sahabat Nabi nak dapat mengenali generasi awal dulu terpaksa korban diri. Ada yang tinggal harta benda, ada yang tinggalkan tanah air, ada yang tinggalkan keluarga dan sebagainya. Mata-mata nak cari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dapatlah. Pasal apa tuan-tuan? Sebab orang Melayu tuan-tuan, memang ciri-ciri orang Melayu ni, dia ciri-ciri yang sesuai dengan agama Islam. Kalau kita tengok dan kalau kita kaji sendirilah, antara punca-punca kenapa orang-orang Melayu di tanah Melayu ni boleh menerima Islam, bukan sekadar menerima, bahkan seluruhnya perlu Islam, sebab ciri-ciri agama Islam itu sendiri memang sesuai dengan perwatakan orang Melayu ni. Sebab tu di setengah guru kita di sana beritahu, kata dekat orang Melayu lah, anak-anak murid, ya, kamu ni orang Melayu ni, dia kata, dah ada pada diri kamu ciri-ciri agama Islam tu dah ada. Tinggal lagi kita nak kita kata kita nak tunjukkan ataupun kita nak beramal dengan cara yang bersungguh-sungguh. Orang Melayu kita memuliakan tetamu, menghormati orang tua-tua, sangat mengasihi teman, rakan dan sebagainya. Akhlak peribadi yang mulia. Sebab tu disebut ciri-ciri akhlak ketimuran tu, belah-belah kita tadi ni memang sesuai dengan akhlak Islam tu. Yang Nabi kata aku diutuskan tu diutam bima makarimal akhlak. Bu'is tu aku dibangkitkan, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya ciri-ciri akhlak yang baik itu dah ada. Maka dengan ajaran Islam dia jadi lebih sempurna dan lebih indah lagi ciri-ciri yang ada pada generasi orang Melayu ni. Maka sebab tu kita kata Melayu khasnya ni, Melayu Islam. Biarlah bangsa-bangsa yang beragama lain daripada Islam itu membuang agamanya. Macam yang berlaku ini lah. Orang Kristian tinggal generasi muda dia makin meninggalkan agama dia. Banyak gereja-gereja yang dibeli, yang dirubah kepada masjid-masjid dan sebagainya. Tapi saudara hamba, janganlah terikut kepada yang demikian. Sungguh pun tuan-tuan pandang agama yang sedang tuan-tuan peluk ini tidak berkemajuan. Yang tak maju itu bukan Islam kan? Yang tak maju itu orang Islam. Orang Islam. Yang tak maju ni orang Islam. Islam tak ada masalah. Sebab agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kajilah di mana pun. Dari sudut akidahnya, dari sudut syariahnya, ajaran yang terkandung dalam ajaran Islam, apa jua bentuk ajaran yang ada, memang sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan tak ada satu pun yang bercanggah dengan fitrah manusia. Artinya bila kita tengok, kita amal, memang baik untuk kita. Tak ada satu pun yang bertentangan. Kita sebut macam tu ajaran Islam yang bertentangan. Solat 5 waktu. Berapa banyak orang buat kajian tentang solat, ditulis tentang ibadat solat itu sendiri adalah sumber kepada kebaikan dan ketenangan. Bukan yang berbentuk maknawi, tapi yang berbentuk material ni. Luaran 1001 penyakit boleh disembuhkan melalui ibadat solat. Kalau puasa tu saya sembang kan, ibadat puasa sampai jena-jena antara bangsa cerita tentang masalah kelebihan puasa. Tentang kita tak pernah jumpa lagi ada orang yang mati, ada orang yang sakit, ada orang yang ditimpa musibah disebabkan beramal dengan ajaran Islam. Artinya keperluan diri kita, rohani kita, jasmani kita, emosi kita, kita punya akli kita, semuanya terpenuhi. Islam dia tak abaikan satu pun daripada perkara tersebut. Bahkan ajaran yang Nabi bawa, dia beri perhatian kepada semua part, semua bahagian. Kalau tuan-tuan tengok dalam kehidupan Nabi sendiri, tak ada satu pun yang bohong. Jadi tengok, baca, teliti, kita akan dapati
Setiap daripada individu, setiap daripada kita ni boleh jadikan Nabi sebagai contoh. Ambillah bidang apa bagian apa. Kita boleh jadikan Nabi itu sebagai suri teladan yang paling baik untuk diri kita, untuk kita beramal. Lepas tu tuan-tuan tengok Nabi tuan-tuan, Nabi tak pernah buat ibadah sepanjang-panjang malam sampai tak tidur, tak. Nabi tidak, dia bangun. Nabi puasa, dia berbuka. Sampai-sampai ada sahabat contohkan kadang-kadang Nabi berbuka, kami sangka Nabi tak akan puasa. Bahkan ada hari-hari Nabi berpuasa sepanjang hari. Setiap hari puasa pun tak. Artinya ada yang Nabi puasa tu, ada yang dia buka tu, ada yang dia buka dia puasa, dia buka dia puasa. Sehingga kan tidak menjadi bebanan kepada umat nak ikut cara hidup Nabi itu. Contoh kalau nak ikut Abu Hanifah, kita tak mampu tuan-tuan. Kita nak ikut cara hidup macam Junaid Baghdadi, kita pun tak mampu. Nak ikut cara Imam Ahmad bin Hanbal 3 rakaat semayang, kita tak lama. Tapi Nabi tunjuk contoh teladan yang semua orang boleh buat. Buatlah ikut yang kita mampu. Jadi siapa yang mampu buat banyak, buatlah banyak. Siapa yang tak mampu banyak, buat sekadar yang kita buat, yang kita mampu. Sebab yang dilihat bukannya bilangan ataupun berapa banyak yang kita buat tu. Dia tak lihat kepada kuantiti tu, dia melihat kepada kualiti ibadah yang kita lakukan. Kalau kita mampu bangun tahajud 2 rakaat dengan 1 rakaat sembahyang witir, kita cukupkan. Tapi buat yang paling baik dari Allah, yang paling sempurna dan mulia. Jadi semua orang boleh buat, semua orang boleh ikut. Jadi memang dia sangat-sangat bersesuaian dengan fitrah manusia itu sendiri. Sehingga kan sesiapa sahaja yang melihat ajaran Islam, dia akan kata ini yang sepatutnya ada. Sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, ataupun yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Kalau kita nak kata agama ni tak berkemajuan, tuan-tuan, kemajuan yang ada di atas dunia hari ini datang daripada ajaran Islam. Ketika jatuh kerajaan Islam Bani Umayyah, naik kerajaan Islam Baghdad, Abbasiyah di Baghdad. Kerajaan Islam Bani Umayyah keluar lari pergi ke Eropah. Di Spanyol dia bina kerajaan Islam yang baru, Bani Umayyah di sana. Ketika kerajaan Islam di Baghdad naik, maju di Baghdad, di Spanyol sana naik kerajaan Islam Bani Umayyah. Sama-sama naik. Baghdad sebagai pusat ilmu, di Cordoba sana juga pusat ilmu. Bahkan kemajuan masuk ke barat melalui Islam di Spanyol. Tuan-tuan orang dulu kalau nak lambangkan dia tu orang yang berilmu, orang yang cerdik, orang yang pandai, dia akan pakai jubah. Pasal orang Islam yang pakai jubah itu adalah orang-orang yang berilmu. Zaman tu barat dalam zaman kegelapan. Ketika negara Islam dah maju di Spanyol, di Perancis, di England, zaman kegelapan dah. Sehingga kan Perancis hantar pelajar-pelajar menuntut ilmu, belajar di Spanyol, supaya kami juga mendapat sebahagian daripada kenikmatan, nikmat kemajuan yang dirasai oleh negara tuan. Raja zaman tu hantar 11 orang pelajar daripada Perancis pergi mengaji di Spanyol. Sebab tu hari ini bila kita kongko pakai macam mana? Dia pakai jubah. Jubah tu mai dari mana? Mai daripada tradisi Islam sana, yang orang Islam pakai jubah. Jadi orang barat bila dia balik ke barat pun nak tunjukkan dia tu ilmu, ada ilmu, orang berilmu, dia akan pakai jubah. Walaupun dia Kristian. Sebab apa? Ni pakaian orang yang berilmu. Macam kita hari ni, kita ambil budaya barat, bawa balik mai ke negara kita. Nak tunjuk kata kita ni orang yang maju. Kita lupa kemajuan yang ada di barat tu asalnya milik kita, khasnya milik kita.
kita yang buat masuk di sana. Tapi bila kita dah tinggal di sana tu, kita tak peduli lagi dengan ilmu dan sebagainya. Kita tenggelam dalam keduniaan. Kita lupa matlamat kita hidup. Jadi macam mana yang jadi sekarang? So yang tak berkemajuan tu bukan Islam. Selagi mana orang tu berpegang teguh dengan ajaran Islam, pasti dia akan jadi lebih baik. Jangan. Padahal cuba tuan-tuan fikir kenapa agama Islam di hari ini kita dapati merebak di segenap dosa alam ini. Ini ke-53 la tadrubul. Artinya dah berapa yang lampau. Bahkan hari ini agama Islam memang merebak dengan cukup pantas di negara sana, dalam lapangan. Jadi itu dah persoalan. Tuan-tuan tak payah risau tentang Islam. Tak payah sehati fikir Islam ni nak benturkan apa. Pasal Islam ni agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah Taala akan jaga agama dia. Syariat ni syariat Muhammadiyah ni dia yang bawa turun. Kalau kita tak mau bela ajaran ni, kita tak mau bela agama ni, kita tak peduli dengan ajaran agama Nabi Muhammad SAW, Allah Taala akan bawa ke tempat lain. Dia akan bangkitkan satu kumpulan, satu bangsa, satu umat manusia yang menyintai agama ni lebih daripada apa yang ada pada hari ini. Orang Arab tinggal, dia bawa mai kepada orang apa ni Turki. Orang Turki betul dia pergi ke negara Eropah mana. Setiap bangsa dah pernah naik dengan sebab agama Islam. Turki ni bukan sebab kerajaan Turki dah. Turki naik dengan sebab Islam. Di Eropah naik dengan sebab Islam. Di India dulu naik dengan sebab Islam juga. Di tanah Melayu kita pun ketika adanya kerajaan Melayu yang hebat tu, sama ada di Aceh ke, di Pasai ke, di sebelah tanah Melayu kita kan, semua jadi dengan atas nama Islam. Bukan atas kerajaan Melayu dah. Kerajaan Melayu Islam. So kalau Melayu dia takkan naik kan? Tak boleh naik. Dia naik atas nama Islam. Jadi boleh dikatakan banyaklah bangsa-bangsa yang pernah jadi maju, yang pernah naik, yang pernah berjaya atas nama Islam ni. Kita nak kata agama ni tak maju? Tak. Macam mana kita boleh kata begitu? Dah kata orang masih ada lagi orang yang berfikir berpegang teguh dengan ajaran Islam menyebabkan kita ketinggalan. Takkan jadi macam tu. Bahkan kemajuan dunia hari ini itu sangat terutang budi kepada Islam. Tuan-tuan bayangkan satu hari ini, macam mana kalau yang menjadi majoriti penduduk di barat adalah orang Islam. Ini dah ada kan, governor di wilayah di Amerika, di negara Eropah, tak ada orang Islam, ketua polis dan sebagainya. Bayangkan satu hari nanti majoriti penduduk di Eropah, di Amerika, di Australia, di Amerika Selatan adalah orang Islam. Apa yang akan berlaku? Dikatakan segala kekayaan, segala kemajuan, segala teknologi, segala kemajuan yang dimiliki oleh orang barat akan berpindah jadi milik orang Islam. Bukan orang Pakistan, bukan orang Bangladesh yang pindah datang. Orang kulit putih sendiri. Ketika satu kisah yang menarik berlaku di mana? Di Perancis, pasal Perancis tu. Seorang perempuan jurujual daripada Lebanon. Jurujual daripada Lebanon. Sebab tu dia sedang kita kata ni lah kan, di cashier, dia juga di cashier di sebuah pasar raya tu. Tiba-tiba yang datang bayar tu adalah orang perempuan yang pakai burdah tu, niqab tu. Jadi dia ni Arab Lebanon. Bila tengok perempuan pakai burdah, terus dia jadi emosi dan dia marah. Dia kata kalau hang nak pakai macam ni, balik ke negara hang. Maksud dia orang Arab tu. Kalau hang nak pakai macam ni, balik ke negara hang. Ni kita duduk negara barat, kita di Eropah.
Dia pakai budak apa ni? Pakai je biasa dah ni dah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Si perempuan tu buka, kalau dia tunjuk aku memang orang asal, aku orang Perancis, dia buka tengok tuan dia. Tu orang balik dia orang, aku orang sini, dah balik mana lagi? Kita bayangkan tengok, orang Perancis tu pakai budak, orang Arab tu belah pakai skirt. Tak tu belah. Dia kata. Jadi perubahan tu dia boleh berlaku. Sebab tu saya kata ni agama Allah Ta'ala dia pasti akan jaga agama dia. Kita suka ke kita tak suka, agama ni pasti akan naik. Betul. Bagi Nabi kata ma'al Islam haitsu dara. Berputarlah kamu dengan Islam ke mana saja dia putar. Kalau dia turun bawah, kita juga turun bawah. Kalau dia naik atas, kita akan naik atas. Yang penting pegang betul-betul dengan jalan Islam, jangan dilepas. Macam hari ini kita duduk dalam saat dan juga suasana yang sangat teruk juga. Sebab umat Islam berada dalam zaman yang paling teruk dalam sejarah. Kita zaman di Islam hari ini sudah bikin dah. Tapi janganlah, kita akan naik balik. Islam tu akan naik balik. Walaupun ke mana sahaja kita pergi, kita akan tetap berpegang teguh dengan ajaran ini. Jangan ditinggalkan sama sekali. Walaupun ditindas, ditekan macam mana pun, ingat kita ni adalah Muslim yang agama kita adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kita mati pun, di waktu kita ditindas dan sebagainya, kita tak akan rugi kita, sebab kita mati dalam membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang saya kita tadi ni kan. Kalau ada orang lain nak buang apa-apa, biar dia buang. Kalian jangan sekali-kali tinggal jalan jalan agama. Jangan diikut orang lain. Sebab kita duduk dalam kebenaran yang kita dapat ni benda yang sangat-sangat berharga. Yang dulu para sahabat terpaksa korbankan jiwa mereka, harta mereka, tinggalkan bumi, tanah air mereka. Ada yang buang keluarga dan sebagainya semata-mata kerana nak mendapatkan Islam. Kita dapat kita buat ingat. Padahal cuba tuan-tuan fikir kenapakah agama Islam di hari ini kita dapati merebak di segenap pelosok alam ini. Buat menjawabnya sudah tentu kerana kemajuannya yang dibilang di masa yang lampau, iaitu di masa pemeluk-pemeluk Islam masih tertanam teguh di hati mereka ruh keislamannya, iaitu tauhidullah. Jadi itu yang membawa kemajuan dan juga kemenangan Islam. Dia duduk pada mana? Di situ mana? Tentu kadang-kadang kemenangan Islam ni tuan, kita tak boleh nak bayangkan. Dan kadang-kadang dia berlaku dengan cara yang sangat-sangat menakjubkan. Maksud saya, walaupun dengan kemampuan yang sedikit dan rendah, tapi mereka boleh dan berjaya. Sebab ketakwaan kepada Allah itulah asas kepada kehidupan yang mulia tadi. Seluruh alam semesta dia tentu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah janji dan dia dah jamin dah akan diberi kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Tinggal lagi kita nak bertakwa, dia akan buka habis semuanya. Kan? Allah kata dalam Quran kan? Walau annahum amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Dan kalaulah mereka beriman, amanu, beriman ni, wattaqaw dan beramal soleh, iman dan beramal soleh, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Nescaya kami akan buka seluruh keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi. Kami akan buka. So kalau dah dibuka seluruh keberkatan, kemuliaan daripada langit dan bumi, tak ada apa yang boleh nak halang kita. Tapi yang jadi masalah kami, kita mana? Adakah kita memenuhi dengan syarat keimanan dan ketakwaan yang Quran nak? Kita beriman sungguh-sungguh agama. Nak beriman sungguh-sungguh macam mana? Tuhan pun kita tak kenal. Ni asal dari sini. Nak beramal soleh macam mana? Kalau asas akidah pun goyang dan goyang. Itu yang saya kita nak perbetul itu dulu. Kalau asas tu elok, nak goyang. Tuan-tuan tengok pokok tak berbuah, tuan nak pergi buah macam mana? Nak buat macam mana? Betul yang tak tu. Baiki akak dia dulu, akak dia elok, baik elok tak apa. Tak apa
Lepas tu kita cari baja tu lagi apa? Nak bagi akak ni kuat balik. Kuat baja bagi akak dia elok, akak dia kuat dan sebagainya, bagi support balik. Barulah ketika tu dia boleh berperanan dan dia boleh untuk membawa segala makanan-makanan yang diperlukan dari pokok tu ke seluruh segenap pokok tu. Barulah dia akan mengajarkan buah. Tapi kalau akak dia tak elok, kita nak bagi daun, nak bagi macam mana? Nak bagi keluar buah, keluar bunga. Kita tak keluar. Macam ini, kita nak jaya, kita nak maju, tapi kita tak ikut cara yang dia kendaki. Kita tak ada sampai. Cara dia kena petang kalian. Tak ada cara. Sebab kita adalah umat Islam. Kita bukannya makhluk dan manusia yang tidak beragama. Tamadun Islam, tamadun Islam. Kalau kita kaji tamadun dunia, tamadun Islam adalah tamadun yang berasaskan agama. Lebih pelik lagi tamadun Islam, dia topik daripada tempat yang kering kota. Tamadun ini semua duduk tempat-tempat yang ada air. Sungai Guangzhou lah, China, di sungai Indus di India, Mesir, di mana lagi, semua tamadun di muara sungai dan sebagainya. Main tamadun Islam di bumi yang kering kontang dan apa? Yang Parsi dan Rom pun tak teringin nak tahu. Kan betul-betul kan, kita baca sejarah tengok. Di sebelah timur ni kerajaan Parsi, sebelah barat sana kerajaan kerajaan Rom. Rom dan Parsi dua kerajaan yang paling besar ketika tersebut. Negara yang menjajah dunia. Celah-celah itu ada satu tanah haram. Rom kan jauh dah dengan tanah haram. Parsi pun tak jauh. Rom timur tak jauh dah. Rom timur sampai kepada Syria, Syam. Bukan jauh. Dengan tanah haram, Mekah tak jauh dengan Hijaz. Begitu juga dengan Parsi, bukan jauh pun. Tapi tak teringin. Pasal apa? Kalau kita takluk daripada toko kita, tak kena bagi makan minum. Tak ada apa. Bumi kering kontang kosong. Ayam tak ada, sumber apa tak ada. Tapi disitulah lahirnya tamadun Islam. Kelihatan. Walaupun kita kata bumi tak ada apa dan sebagainya, akhirnya jadi bumi yang paling subur, bumi paling selamat. Kalau seluruh penduduk dunia tak ada makanan, tak ada minuman, orang Mekah takkan lapang, takkan mati, bulur ada. Selagi ada air Zam-Zam tu. Nabi kata, ma'u Zam-Zam tu ta'amu tu'min wa shifa'u su'min. Ta'amu tu'min. Nabi kata, makanan yang mengenyangkan. Nabi tak kata minuman tak, air Zam-Zam tu ayam. Dah, dia kata ta'amu tu'min, makanan. Tetapi Mekah tak ada duit, tak ada Nabi yang kata nak makan apa? Minum yang jangan. Dia sana 2 minggu, sihat kan? Tak saya try buat lah. Kalau sakit tanggung sendiri lah. Abu Dzar Al-Ghifari 40 hari duduk di Mekah tak makan apa. Orang pulau dia pasal dia perlu Islam. Makan minum yang zaman. Sihat elok, dia tak kuat. So asal dia mana? Di tauhid. So kita kena perbaiki dari segi akidah. Kalau kita nak elok, kalau kita nak baik, kalau kita nak sempurna balik. Itu yang Imam Malik kata, agama ni adalah agama yang Allah Ta'ala macam mana? Saya nak sebut tidak akan sempurna, tidak akan baik dan elok umat yang belakang ini, melainkan dengan cara yang telah maju dan baik oleh umat itu dahulu. Ma salaha akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha awwaluha. Umat yang terakhir ni, kita hari ini tidak akan jadi baik dan elok melainkan dengan apa yang telah dicapai, dengan kebaikan yang tercapai oleh generasi yang terawal dulu. Melalui apa? Melalui tauhidullah, melalui takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan pengaruh tauhid itu semangat mereka berkorban menciptakan kemajuan.
supaya agama Islam makin maju dan tinggi. Ya, nah. Begitu juga dada mereka sentiasa lapang dan sabar menempuh beberapa kesusahan yang tidak lain lagi tujuan mereka, melainkan supaya agama Islam tinggi dan mulia. Semua yang mereka buat tadi matlamatnya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di zaman Sayyidina Osman bin Affan dah ada orang Islam, sahabat-sahabat yang sampai ke negara China pun. Daripada tanah Arab, daripada bumi Madinah sampai ke China. Kan ada sahabat Nabi di sana kan? Artinya apa? Sanggup berkelana ke seluruh muka bumi semata-mata nak sampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan syariat Islam memenuhi akan bumi Allah ini. Mereka redha bercerai nyawa dengan tubuh, asalkan mereka menjadi seorang pembela agama. So, matlamat dia satu je, supaya agama ni akan berkembang. So, kita hari ada semangat yang macam tu. Maksudnya hari ini adalah kesedaran diri kita yang kita dalam apa jua pun keadaan diri kita, matlamat kita hidup ni demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan cikgu kerja sebagai cikgu. Kerja sebagai cikgu tak ada salah. Bila mengajar anak murid, niat demi untuk agama Allah Taala. Mudah-mudahan ilmu yang kau ajar ni, bukan apa? Ilmu geografi. Melahirkan anak-anak murid yang cerdik, yang boleh berakil dalam agama. Berapa banyak ayat-ayat berkenaan dengan masalah geografi dalam Al-Quran yang boleh kita relatekan tentang itu kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bila kita ajak anak murid itu bukan ajak geografi ya, sekaligus mata boleh menyedari betapa besar dan agungnya Allah Taala dalam penciptaan langit dan bumi. Kalau sekarang orang mungkin tak faham, kalau sekarang dengar boleh faham dah, takkan tak erti lagi. Umur sampai dah 15, 16, 17, 18 dia erti dah. Kita cikgu sains je tak nak ngajak kimia, ngajak biologi, fizik dan sebagainya. Di sebalik ilmu yang kita ajak tu terkandung rahsia-rahsia kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak relate sikitnya supaya anak murid kita tadi sedar, bukan hidup nak main-main bina. Kalian punya matlamat yang cukup besar untuk agama kalian. Cikgu tak lama dah, umur 50, 60, tak ada malah nak bina. So generasi kalian pula lah yang akan meneruskan. Itu siapa lagi? Saya kata kat budak-budak saya di elemen. Saya kata kat dia, cuba kalian ada satu niat tengok. Nak belajar bidang marine ni bukan sekadar belajar saja, tidak. Bukan sekadar nak saya kerja, tidak. Tapi nak bangunkan Islam melalui industri marine di sini. Supaya satu hari nanti orang kenali industri marine ni, orang akan nampak pemacu dan pemain utama industri ini adalah umat Islam. Macam mana dulu di zaman Khalifah Osman bin Affan, ketika itu dah ada kapal-kapal orang Islam yang dicipta oleh tangan-tangan umat Islam sendiri di bawah Gubernur Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan di negara Syria sana. Di zaman Turki Osmania, armada tentera Islam berada di seluruh perairan dunia, mengawal ketentraman dunia. Macam mereka ni, tak boleh ke paling tidak pun bila sebut saya industri marine, besok-besok orang akan nampak kamu salah seorangnya. Manusia yang namanya Muhammad Ali bin Yaakob, contohnya orang Islam. Kenapa? So kalau kemudian macam tu, mudah-mudahan 4 tahun kamu mengaji di sini, sepanjang 4 tahun itu dikira sebagai jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan. So bagi ada niat tu, kita sebagai apapun, tak kisahlah peniaga Allah, kita nak tunjukkan agama Islam. Kita tengok nama apa tu, hak yang pemilik, hak yang apa, tinju tu, nama apa, Kubaik nama kan. Dia kata orang kafir, dia kata orang non-Muslim, dia tak baca hadis, dia pun tak baca Quran. Jadi kita lah yang perlu jadi penterjemah Quran dan hadis dalam diri kita untuk mereka. Demikian.
Jadi orang non-Muslim akan melihat Islam melalui diri kita ni. Berapa ramai orang Islam yang kita kata bila tengok Khubayb tu, kita tak nampak dia sebagai peninju biasa dah. Kita nampak dia peninju yang Muslim. Dia bawa nama sebagai orang Islam. Tak tahu mungkin cara dia ke apa. Artinya apa? Ini dia letakkan nak jadi seorang daripada orang yang membela agama ni. Jadi penyebab kepada tersebarnya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan main tinju tu. Hak lain tak kata boleh. Tentu boleh. Setiap bidang masing-masing. So kita dalam apapun diri kita tadi, kita masih memiliki peluang untuk menjadi pembela agama Allah Taala dan juga untuk menjadi seorang yang penyebar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berikan semua ya, berikan semua. Letakkan akhlak Islam di sana. Niatkan dengan cara yang baik dan elok. Setidak-tidaknya kita membantu orang yang memerlukan makanan. Dan orang kerja perlu makan minum tak? Berapa ramai orang Indonesia berlemak mega kita tak? Sehari-hari berapa ratus bungkus yang kita buat. Semua orang makan. Bayangkan kalau kita buat dengan niat yang baik dan elok. Bahan yang sempurna, bersih, suci. Kita niatkan mudah-mudahan ya Allah, jadikanlah ini sebagai ibadat untuk memudahkan orang Islam. Dan juga orang siapa-siapa pun nak mencari makanan di untuk bagi kita ini sebagai perkara kekuatan mereka untuk bekerja. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam makanan yang mereka makan ini. Tak sumbang pun ada mari kita. Cuma ni kita hanya sebab tak ada kesedaran dalam diri kita, tak bangun benar tu. Apakah ini tidak lain yang memerasakan mereka ialah kalimatul husna la ilaha illallah, ialah kalimat tauhidnya. Ini yang merasakan. So yang mereka cari adalah tidak ada satu pun matlamat dan tujuan mereka melainkan keridhaan Allah Taala. La ilaha illallah. Sebagai peniaga, sebagai guru, sebagai pejabat awam, hatta sebagai pemimpin terbesar negara sekalipun, matlamatnya adalah la ilaha illallah. Kalau tak ada hal ni, susah sembang. Tak, memang tak ada. Maksudnya tak ada kesedaran, tak ada keinginan nak bantu agama Allah Ta'ala. Dan kita sendiri pun tak faham agama ini. Kita sebut tak kenal dan tak tahu sebagainya. Mereka berazam supaya rata-rata manusia tunduk di bawah undang-undang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan nak mengabdikan manusia, tidak. Bukan nak memperhambakan manusia, tidak. Tapi supaya manusia tunduk kepada Allah Ta'ala. Macam mana sahabat Nabi kata, kami mari ni liikhrajin nas, untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad, daripada perhambaan kepada hamba, kepada ibadatillah al-wahidil ahad, kepada menyembah Allah Ta'ala yang maha besar. Dan juga mengeluarkan manusia daripada dhiqid dunia, daripada kesempitan dunia ni, ila sa'ati dunia wal akhirah, kepada keluasan dunia dan akhirat. Kalau dah Allah dalam diri kita, tuan-tuan, Allah matlamat kita, mai bila kisah macam mana pun, dia tak akan rasa berat dan beban. Kita akan rasa dunia ni begitu luas. Dikala tersempit macam mana pun, dia tak akan rasa sempit, dia tak akan rasa susah. Sebab apa? Sebab dia bergantung dengan Allah Ta'ala yang maha kaya. Dia bergantung dengan Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa. Dia bergantung dengan Allah Ta'ala pemilik alam semesta, apalagi anak. Kalau Allah Ta'ala nak seluruhnya, Allah Ta'ala bagi dia. Apa sangatlah dengan masalah yang kita hadapi hari ini. So dia tak akan rasa susah macam mana. Sakit teruk macam mana pun, dia tak akan rasa terbeban dengan sakit. Bahkan dia nampak kasih sayang Allah Ta'ala melalui sakit yang sedang dia alami. Dia nampak betapa sakit ni tadi menghakis dan menghilangkan dosa-dosanya, mengangkat darajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata dia mati dengan sakit ni, dia akan sabar, dia akan mati sebagai seorang syahid di sisi Allah Ta'ala. Siapa yang dia rasa sempit, hidup dia pun mulia, mati dia pun mati dengan keadaan yang mulia.
Kaya dia pun dia tak rasa apa, miskin pun dia tak rasa susah dan sebagainya. Kaya tak jadikan dia manusia yang sombong dan bongkar, miskin tak jadikan dia manusia yang ringan. Itu yang dibawa undang-undang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana keyakinan dan kepercayaan mereka bahawa dunia tidak akan aman dan tenteram selagi manusia masih enggan menerima undang-undang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Sebagaimana manusia tadi tak mengaku ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kita masih lagi duduk di bawah undang-undang ataupun nafsu syahwat, cengkaman nafsu syahwat kita. Kita buat apa? Tuan-tuan, kalau kita fikir tengok seorang pemimpin macam Umar bin Abdul Aziz, macam Muhammad Al-Fatih, macam Salahuddin Al-Ayyubi, macam Umar Al-Khattab. Itu pasal apa dia sanggup buat macam tu? Apa yang dia dapat? Umar Al-Khattab yang jalan malam nak tengok hal keadaan rakyat dia, mana cerita namanya? Ada macam tak sebentar-bentar kerana dia memandangkan amanah yang dia pegang ni besok dia akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. So dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang dia kata, dia keluar kalimat, kalau andai kata seekor kambing jatuh dalam sungai Furat, nescaya umat lah yang akan disoal. Andai kata kambing jatuh ke dalam sungai Furat kerana jalan raya yang tak elok, jalan yang tak elok, kerana kesalahan aku lah yang tak ambil orang, nescaya umat akan disoal oleh Allah Taala besok. Umar Abdul Aziz, kenapa dia sanggup ambil balik seluruh harta-harta yang diberi oleh raja-raja terdahulu kepada ahli-ahli keluarga mereka, sehingga ahli keluarga memusuhi beliau, yang akhirnya dia mati diracun oleh ahli keluarga sendiri semata-mata kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai rakyat mendapat kenikmatan yang cukup baik. Tentu bayangkan tengok ahli sejarah menulis, andai kata seorang kanak-kanak berjalan, kita kata daripada Perlis sampai ke Johor, kita buat layanan dulu lah. Dalam negara diperintah di zaman Umar bin Abdul Aziz, kanak-kanak yang umur 9-10 tahun berjalan seorang diri tanpa ditemani oleh ayah atau ibunya, daripada Perlis sampai ke Johor dengan pakaian yang penuh dengan intan, berlian, permata dan sebagainya. Nescaya dia akan patah balik ke rumahnya, dia akan balik ke rumahnya dalam keadaan selamat, tanpa gorong sikit pun daripada apa yang dia pakai. Sebab apa? Sebab tak ada siapa pun yang teringin nak ambil. Walaupun hatta orang miskin susah macam mana sekalipun, dia pandang dia takkan teringin nak turun. Sebab apa? Sebab dalam hati dia ada la ilaha illallah. Pasal pemimpinnya macam tu. Lah ni, tuan-tuan, basikal luar macam ni tahu, tuan-tuan gelap. Dan tuan-tuan dekat dia tahu. Basikal luar ambil. Janganlah, kalau basikal mahal 3, 4, 5, 6 habis, atau sampai beribu dan sebagainya. Dia rambut lagi. Jadi bila semua manusia tunduk pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika itu tak ada apa. Kita akan dapat lihat kehidupan yang baik dan sempurna, kebahagiaan yang akan kita dapat. Benar? Baik tuan, insya-Allah kita sambung di semua yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam Al-Quran apa yang kita sampaikan kali itu untuk teman kita faham, kita dah belajar. Mudah-mudahan ada kata-kata pertemuan kita pada malam ini. Aku nusul ila Rasulullah alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina wassalatu wassalamu ala rasulillah amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna wa yafa'alu nabi Muhammad wa sayyidina hadma. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wa bina was-siratal mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ilayna warhamna wa rabbana sirra. Wa li ajlina min dhunubina wa masyayikhina wa mu'allimina bi azwajina wa habibina wa ahli baitina wa awlina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna dzikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Tuhan